Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung akan tajuk pengajian kita itu berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Kita sampai ke akhir itu kepada ayat yang ke-170 kita habiskan 16370 itu, yang mana kita bincangkan berkenaan wahyu bagi membebaskan manusia tidak akan terputus dari permulaan kemanusiaan sampai bersama Muhammad SAW. Dan semua dakwah para anbiya ni bersantung, silih berganti. Okay. Jadi kita bincangkan 170. Dan hari ini kita akan masuk potongan second last yang kedua terakhir. Sebelum yang terakhir sekali, iaitu 171, 173. Tajuk dia adalah pelampauan dari sisi ahli kitab, mengeluarkan mereka daripada iman yang sahih dan jatuh mereka ke dalam pengabdian diri kepada selain Allah Ta'ala. Jadi kita akan ambil insyaAllah ayat surah An-Nisa. Kita baca, dia 3 ayat tapi kita ambil yang nombor 1 dulu. 171 dulu. Baik. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal kitab la taghlu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ya ahlul kitab, ahli kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, la jangan taghlu wala yaghlu ghuluwan, melampau. Ini kalian melampau. Wala yaghlu, kalau ada harga wala yaghlu jadi mahal, melebihi batasan. Mengatasi batasan maksud sini. La taghlu fi dinikum, dalam agama kalian. Dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Yang kalian, dan janganlah kalian katakan ke atas Allah Taala kecuali kebenaran. Kebenaran saja yang boleh dikatakan. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Hanya saja. Al-Masih bin Maryam tu hanyalah. Dia maksudnya tak ada lain maksudnya. Innal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Hanyalah Muhammad Isa bin Maryam itu utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimahnya itu pun yang dilemparkan dia kepada Maryam. Okey. Dia kata hanya senyap Masih bin Isa bin Maryam tu utusan Allah dan kalimahnya. Alqaha, dilemparkan kalimah tersebut. Pun nanti kita baca tafsir ila Maryam,
kepada Maryam. Dan dia adalah ruhun minhu, ruh daripada milik Allah lah. Ruh milik Allah, dari Allah, itu milik Allah. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian semua dengan Allah dan utusan-utusannya. So, Isa salah seorang utusan. Beriman dengan semua utusan. Wala taqulu salasatun, yang kalian katakan tiga. Yang kata tiga. Ini dia satu je. Mana maksud dia bukannya dia bukan Allah Taala ni hanya satu, tak ada tiga. Kecuali Allah Taala wala taqulu salasatun, intahu khairan lakum, kalian berhenti khairan lakum, baik untuk kalian. Kalian berhenti baik untuk kalian. Innamallahu ilahun wahid. Hanyalah Allah Taala itu Tuhan yang satu. Tak ada Tuhan dua. Subhanahu, maha suci dia, itu Allah Taala, ayyakuna lahu walad, untuk ada baginya sebarang anak. Mim tu waqaf lazim, ayyakun lahu walad. Lahu ma fis samawati, miliknya lah apa yang di seluruh langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, maka Allah Taala sebagai tempat bergantungan. Baik. Ayat ni tajuk dia adalah yanha ta'ala ahlul kitabi, melarang Allah Taala ahli kitab, anil ghuluwi wal itra, daripada pelampauan dan juga melampaui batasan, pelampauan dan batasan. Wa hadza katsirun fi nasara, ini sebenarnya perbuatan ni pelampau ni adalah sangat kerap atau banyak dalam orang Nasrani. Fa innahum yatajawazul hadda fi Isa, mereka ni melampaui batasan pada Isa. Perangai mereka tu memang macam tu. Tapi yang pada Isa tu yang mereka melampaui batas. Hatta rafa'uhu fawqal manzilati allati a'tahu Allahu iyyaha. Ya, sehingga mereka angkat dia mengatasi kedudukan Allah Taala berikan dia akannya kepada Isa alaihi salam. Okay. Wa naqaluhu min haizin nubuwati ila aytakhaduhu ilahan min dunillah. Ya'budunahu kama ya'budunahu. Maksudnya, dan mereka memindahkan Isa bin Maryam daripada lingkungan atau batasan kedudukan kenabian, sehinggalah mereka mengambilnya sebagai Tuhan selain dari Allah Ta'ala. Dan mereka menyembah Isa macam menyembahnya Allah. Ya'budunahu kama ya'budunahu. Pertama Allah, kedua Isa. Kedua Isa, pertama Isa, kedua Allah. Bal qad ghalau fi atba'ihi wa asya'ihi, bahkan mereka kadang-kadang telah melampau pada pengikut Isa dan juga orang-orang yang memberi taat setia pada Isa alaihi salam. Okay. Mimman za'ama annahu ala dinihi, kadang orang-orang yang mereka dakwa bahawa dia di atas agama Isa. Itu kelas Saint ni, dan Saint Patrick, Saint tu, dia orang yang mengawal kan keadaan tadi. Okey. Dia kata melampau terhadap pengikut, bukan sahaja Isa, dia pengikut Isa yang rapat pun dia melampau. Okey. Fadda'u fihimul ismatu ismata. Dan mereka telah mendakwa pada pengikut Isa ni ada kemaksuman. Macam dia kata bila kata padri kan tak boleh menipu, tak ada sekian. Dia orang ada idea punya, tak apa. Yang dia buat okey. Mungkin mereka mendakwa tengah-tengah pengikut Isa ni ada asmah, kemaksuman. Wa tabauhum fi kulli ma qalu, dan mereka ikuti pengikut Isa ni. Wa tabauhum fi kulli ma qalu, pada apa saja mereka katakan. Kalau tak ada pun, asalkan pengikut Isa cakap, dikatakanlah. Kadang mungkin kita kata Isa tak cakap pun, tapi dia orang kata ikut semua sekali. Sawa'un kana haqqan aw batila, tak kira sama ia benar ataupun batil. Benar ke batil? Dia ikut dia. Dia kata au dalalan au rasyada, penyesatan ataupun petunjuk. Tak kisah. Au sahih au kadzba, yang sahih ataupun yang bohong. Walidha qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan pada perbuatan mereka ikuti pengikut Isa ataupun orang mendakwa ikut Isa. Kalau kita pecah balik, dia padri dan rahib lah. Padri dan rahib. Dan mereka ni pun bekerja untuk agama Isa alaihi salam. Walaupun mereka tipu lagi banyak daripada buat ilmu itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah
Atau bait 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka pegang apa yang dikatakan oleh rahib tadi ataupun pendeta tu, pendeta Yahudi, rahib Nasrani, sebagai benda yang benar, benda yang benar. Tak kisah mereka halalkan yang haram, haramkan yang halal berdasar kepada kata-kata tersebut. Okey. Sebab tu Allah tegur mereka dengan berkata dalam surah Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Taala. Rawah Imam Ahmad dari Imam Ahmad an Umar bin Khattab anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuliakan aku, mengagungkan aku sebagaimana memuliakan atau mengagungkan orang-orang Nasrani Isa bin Maryam. Ini nama anak Abdullah wa Rasul, dan aku hanyalah hamba Allah dan juga utusannya. Hamba Allah dan utusannya. Tak bagi itu dibesar-besarkan. Jadi kita waqala Ali bin Madini, berkata Ali bin Madini, hadza hadithun sahihun musnad. Sahihun musnadun. Hadis ni sahih, hadis yang sahih lagi bersanad. Rawahul Bukhari dari Bukhari. Dan diriwayatkan Ahmad bin Hanbal daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan musu'an laki. Musu'an laki qala, berkata, ya Rasulullah, ya Sayyidina wa bin Sayyidina, wahai penghulu kami, anak penghulu kami. Anak penghulu kami. Khairuna ibnu khairina. Orang terbaik kami penghulu. Maksud dia dipuji Nabi melampau lah. Kan? Melampau dia kata apa dia sanjung sebut Muhammad Sayyidina Ibnu Sayyidina, kan, khairuna ibnu khairina, orang baik kami, anak orang baik kami. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, alaikum biqaulikum, wajib atas kalian jaga-jaga kata-kata kalian. Tengok, perhatikan kata-kata kalian. Wala yastahwiyannakum syaitan. Janganlah syaitan memperdaya ataupun menggoda kalian. Ana Muhammad bin Abdullah, aku ni Muhammad bin Abdullah, Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan juga utusannya. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Demi Allah, aku tak suka untuk kalian angkat aku mengatasi kedudukanku. Allati anzalanillahu azza wa jalla, Allah turunkan aku pada tafarrada bihi min hadzal wajh, bersendirian dengan hadis ni Imam Ahmad bin Hanbal. Maksud dia Nabi tak suka. Memang actually ini yang kita pernah sebutkan. Nabi tak suruh tak suka pada saat bangun kalau baginda datang. Nabi tak nak kalau digambarkan baginda ni macam maharaja-maharaja yang ada. Kerja kita untuk Allah Taala. Okey. Wa qaul Tuhan menyatakan wala taqul Allahi illa al-haq. Yang kali kata ke atas Allah Taala kecuali al-haq. Ya. Ai taftaruna alaihi wa taj'alun lahu sahibatan walada. Itu kalian ada-adakan ke atas Allah Taala, kan? Jangan kalian dia kata janganlah kamu kata ke orang sesuatu benar, sebab ada orang yang mendustakan nama Allah Taala, kata Allah Taala, menjadikan untuk Allah Taala teman wanita, isteri dan juga anak. Dia kata ini contoh juga. Okey, dia kata ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, maha tinggi Allah Taala mengatasi itu dengan setinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Wa tanazzaha wa taqaddasa wa tawahhada fi su'dadihi wa kibriyaihi wa azamati. Dan dia maha suci Allah Taala, maha bersih maha bersendirian pada penguasaannya dan pada kebesarannya, juga pada kehebatan akibatannya dia ketuanan dia Allah Taala ni dia kata bersih dan suci dan juga tunggal
pada ketuanannya, kebesarannya, keagungannya. Fala ilaha illahu, tiada ilah kecuali Allah Ta'ala. Wala rabba siwahu, dan tiada Rabb kecuali dia, Allah Ta'ala. Walihada kena Allah Ta'ala qala berfirman surah kasih lainnya, innamal masihu Isa bin Maryam. Dan sebenarnya masih adalah Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Hanya saja Al-Masih Isa bin Maryam tu hanyalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan juga kalimahnya dilempar kepada Maryam. Nanti kita masuk tafsir dia, wa ruhum minhu, dan ruh daripada Allah Taala. Ai inna ma huwa abdu min ibadillah. Hanyalah Isa bin Maryam ni seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Khalaqa man khalaqahu. Khalqun min khalqihi. Ciptaan daripada ciptaan Allah Taala. Ciptaan daripada makhluk Allah Taala. Qala lahu kun, dia kata pada Isa, jadilah, maka fakana dia pun jadi. Wa rasulun min rusulihi, dan dia seorang rasul daripada utusan Allah Taala. Dia seorang rasul daripada utusan Allah Taala. Dia rasul diutuskan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, itu, dan dia juga adalah kalimah yang dilemparkan kepada Maryam. Ai khalaqahu bil kalimatil lati ursila bihi Jibril alaihi salam ila Maryam fa nafaqa fiha min ruhihi bi idzni rabbih azza wa jalla. Dia kata dia kata dia hanyalah hamba daripada hamba Allah Taala, orang cipta dan ciptaan Allah Taala. Qala lahu kun, kata kepada dia jadi, fakana, maka dia pun terjadi. Ini masalah apa Isa bin Maryam, bila dia dibincangkan Allah Taala sebut jadi, dia terus jadi. Dia tak perlu pada objek dan lain sebagainya. Allah Taala terus jadikan Isa bin Maryam sedemikian sifat dia. Okay. Jadi maksud dia kalau itu fahamkan, pertama sekali Allah Taala kata dia kun, maka dia jadi. Maka jadilah, dan seorang rasul utusan Allah Taala, dan juga dia tu adalah kalimah dia, kalimah Allah, kalimah tu alqaha ila Maryam, yang Allah Taala lemparkan, yang dilempar kepada lemparkan kepada Maryam. Dicampak kalimah tadi, disampaikan kalimah tadi kepada Maryam. Ini terangkan dalam hadis ya. Ay khalaqahu bil malaikati allati arsala biha Jibril alaihi salam. Dia tak ciptakan dia dengan kalimah yang diutuskan dengan Jibril alaihi salam ke Maryam, lalu ditiupkan roh ni, izin ni. Jadi maksudnya dia asalnya rahim kepada Maryam tu kosong. Kemudian bila dikata kun, maka terus wujud Isa di situ. Kemudian dia roh maksudnya dia kata dia ada kalimah yang dilemparkan dia kepada Maryam, itu Allah Taala ciptakan kalimah. Ini utuskan dengannya Jibril alaihi salam kepada Maryam. Lalu ditiupkan fanafaqa fiha min ruhihi, maka dia pun tiupkan kepada dia tiupkan pada rahim tu daripada ruhnya. Bi idzni rabbih, ada izin Tuhannya azza wa jalla. Okey. Wa kanat tilka nafqatu allati nafaqaha fi jaybi dir'iha. Dan tiupan tu banyak di tengah ahli tafsir kata tiupan tu daripada atas, bahagian atas baju. Ini belahan ni baju kita dia. Ini jaib. So maksudnya daripada atas lah ditiup, dan kemudian dia kata fa nafakha fiha min ruhi bi idzni rabbih, maka dia pun meniupkan padanya meniupkan padanya daripada rohnya yang dengan izin Tuhannya azza wa jalla. Wa kana tilka nafkhatu allati nafakhaha fi jaybi dir'iha, itu tiupan itu yang ditiupkan kepada poket atau belahan baju pakaian atas wanita tersebut. Wa nazalat hatta walajat farjaha, lalu dia air turun sehingga ia masuk ke dalam faraj kepada Maryam. Bimanzilati qahil abi al-umma, dengan apa sebenarnya maka dia kata benda tu macam kedudukan tiupan tu seperti pembenihan bapa untuk ibu. Dan kena faham semua tu wal jami' makhlukun lillah, semuanya makhluk untuk Allah, milik Allah azza wa jalla. Wa lihadza qila li Isa,
Ini dikata pada Isa, Isa innahu kalimatullah wa ruhum minhu. Dia adalah kalimah Allah dan juga ruh daripadanya. Dia anna lahu lam yakun lahu abun tawallada minhu. Dia tak pernah ada bapa yang dia lahir daripada bapa tersebut. Wa inna ma huwa nasyi'un, dan dia hanyalah terhasil terbentuk anil kalimatil lati, daripada kalimah yang li Isa, qalahu biha. Mana dia hanya terjadi daripada kalimah yang dikatakan ia kepada Isa, kepada Maryam. Itu apa kata-kata tu kun, jadilah. Jadilah. Okay, itu kalau kita faham itu adalah fizikal dia lah. Fizikal Isa alaihissalam. Kemudian bila ada fizikal masih ada roh. So, maksud dia yang kalimah kun tu untuk terbentuk kalimah yang yang kedua tu, itu roh. Roh tu untuk orang berakal ni boleh. Jadi maksud dia pecahkan berdua lah. Mana ketika kejadian Nabi Isa AS, Jibril yang pertama gunakan masa untuk bentuk dia kata pasal dikatakan roh tu. Sebab ialah pasal kalau kita yang lain pun, kita ada dua. Satu badan kita yang terbentuk dalam rahim ibu kita, kemudian datang malaikat. Malaikat akan datang. Lepas tu tiupkan roh. So dekat sini Isa bin Maryam, badan dia kalau kita faham jadi dengan jadi itu badan dia jadi dengan kalimah kun. Kemudian kemudian roh tu datang ditiup kemudian lepas tu. Macam mana kita dalam hadis yang datang berkenaan dengan penipuan roh ketika kita masih dalam janin sebagai kita embrio ibu kita punya badan, semua tu memang ada relate lah. Untuk fahamkan pasal kita dulu pun malaikat bentuk rupa kita, tapi datang tiup pun malaikat lain. Tapi untuk Nabi SAW ataupun Nabi Isa AS, dua sekali serentak. Saya buat kata roh. Jadi Isa dikatakan kalimah Allah dan rohnya, roh darinya. Li'annahu lam yakun lahu abun tawallada minhu, kerana dia tak pernah ada bapa yang dia lahir daripada bapa tersebut. Kata okey. Tadi wa inna ma huwa, apa dia kata dan wa inna ma huwa dan dia untuk Isa nasyi'un, hanyalah terjadi terbentuk anil kalimatil lati qalahu biha, daripada kata-kata yang dikatakan ia pada Isa, pada Maryam, dikatakan kepada Maryam. Kun fakana, maka dia pun terjadi. Jadilah, maka dia pun terjadi. Okay, dan dikata dan waruh allati arsala biha Jibril, ursila biha Jibril, dan roh yang diutuskan kepada Jibril ya. Qala Allah Ta'ala terfirmankan dalam surah Maidah ayat ke-75. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khala min qablihi rusul. Tidak adalah Isa bin Maryam seorang tiadalah Isa bin Maryam melainkan seorang rasul. Dan dia seorang rasul. Okey. Dia kata tiadalah Isa bin Maryam kecuali utusan Tuhan, tak lebih dari itu. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelum Isa ada rasul-rasul yang banyak. Ummu dan mak dia Siddiqah. Mak dia adalah seorang wanita yang benar. Mana Abu Bakar Siddiq kan, mak dia Maryam Siddiqah. Tak pernah cakap, tak percaya dengan apa yang Allah janjikan. Karena mereka dua dahulu yakulani ta'am, makan makanan. Isa makan makanan, bukan malaikat. So, dia perlu makan. Lambat tu tajuk lain. Tapi kita kata memang dia makan. So makan, okay. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita perhatikan pada Maryam dan juga Isa bahawa dia telah makan. Dia telah makan makanan. Kenapa disebut? Itu. Okay. Punca dia para ulama kata sebab bila orang makan makanan, dia akan sakit perut untuk buang air. Itu bila dia buang air, dia pergi tandas kan, dia tandas. Mana ada Tuhan kita boleh terima masuk tandas? Mana ada? Tuhan yang kita boleh terima masuk tandas. Ini kesilapan besar lah kan, tak boleh. Tapi
benda tu sering berlaku. Jadi bila kita terlintaskan, kita maklumkanlah ini palsu. Yang betulnya adalah sedemikian. Okey. Jadi roh tu dia diutus bersama-sama. Selain daripada kalimah, dia roh. Roh yang akan tiupkan. Kalau tidak, kita kena ada malaikat lain akan datang hari ke-40 untuk minta ampun bagi si mati. Bagi dia untuk apa ni? Okey. Dia kata tiada okey pasal kalau dia makan, dia pergi tandas. Bila pergi tandas, dia tak layak untuk jadi Tuhan. Itu cara Allah Ta'ala berikan hint. Wa qala ta'ala terfirmankan ayat lain dan surah Ali Imran 59, terima Maidah 75. Allah firmankan inna mathala Isa indallahi kama mathali Adam. Sungguh perumpamaan Isa Isa Ta'ala ada seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab, dan ciptakan Adam daripada tanah. Thumma qala lahu kun fayakun, maka dia pun jadi. Macam tu juga keadaan yang sama pada lain. Tak ada kefahaman lain. Okey. Wa qala ta'ala firmankan pula dalam ayat lain dalam surah Al-Anbiya 91, Allah nyatakan wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina. Dan wanita yang Isa, Maryam yang telah memelihara akan kemaluannya. Tempat dia dijaga. So tak pernah penilai. Okey. Fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan padanya daripada roh kami. Roh bilik kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan dia telah membenarkan kalimah-kalimah Tuhannya dan terhadap kitab-kitab Allah Taala turunkan. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk dalam golongan yang tunduk tunduk. Okey, dia Maryam termasuk dalam golongan yang tunduk. Okey. Jadi kata Ta'ala, dia kata wa qala ta'ala bil ta'ala ikhbaran anil masih, dan berkata Allah Ta'ala beritahu tentang Al-Masih Isa. Dia kata fanafakhna fiha, dia kata tadi ahsan farjaha fanafakhna fiha min ruhina, kami tiup daripada roh kami, wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, kami jadikan dia dan anak dia sebagai bukti untuk seluruh alam. Al-Anbiya 1. Wa qala ta'ala firman dalam surah At-Tahrim ayat 12. Allah nyatakan wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam binti Imran yang telah bersihkan akan kemaluan dia. Fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan ke dalamnya daripada roh kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan dia telah benarkan kalimah Tuhannya dan juga kitab-kitabnya. Wa kanat, dan dia ni dahulu min al-qanitin, termasuk di kalangan golongan yang tunduk. Okey. Wa qala ta'ala firman ta'ala bila ikhbaran anil masih tentang Masih Maryam, kata in wa illa abdun an'amna alaihi, tiadalah dia kecuali hamba yang kami kurnia nikmat ke atasnya. Lebih dari itu. Okay. Wa qala Ibn Abi Hatim, kata Ibn Abi Hatim, hadatsana Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, terceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, wa qala, dia kata sami'tu Syadzabna ibn Yahya, kita dengar Syadzabna Yahya yaqulu fi qawlihi ta'ala, berkata Allah Ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, kalimahnya yang dilempar kepada Maryam dan ruh darinya. Qala laysal kalimatu sarat Isa, dia kata bukanlah kalimah jadi Isa, walakin bil kalimati sara Isa, tapi kerana dengan kalimah telah terbentuknya. Okey, dia bukan dia bentuk Isa, dia dengan kalimah tersebut Isa wujud. Sebab dia ada dalam teori Kristian. Dia kata in the beginning there's a word. The word is God, the word is God. Dia orang bagi dia bila sebut word of Allah, word of God, Isa dalam bilangan tu, bagi dia bukan rasa susah ataupun yang pasal benda tu akan sebutkan dia adalah kalimah yang akan lemparkan kepada Maryam dan roh daripada Maryam. Roh daripada Allah Taala. Isa tu adalah memenuhi karakter itu. Okey, itu. Tapi bila kita kata macam kes Kristian, dia ada wording dia kata ini just word. The word is God, the word is God.
Dia kata dahulunya pada awalnya apa? Ini dia sebut ada word. Word tu apa jadi Tuhan, word tu word tu akhir malam. Dia kata apa? Word tu jadi Isa. Dia sebenarnya jumpa ada orang yang percaya bahawa dia kata Isa ni bukan makhluk. Masa kalimah Allah Ta'ala pada dia. Jadi dia lupa sebenarnya nak keluarkan. Ini bahaya sebenarnya. Jadi pasal sebab tu kat sini bisa kita perhatikan dia sebut, dia detailkan sikit, dia kata laisal kalimah tu sarat Isa. Bukan kalimah jadi Isa. Sebab tu macam saya kata, kita kata Jibril bawa dua. Satu kalimah dilempar pada Maryam, itu jadi jasad, dan bersama-sama Jibril itu ada roh. Keuntungannya roh tu yang lain-lain manusia ditiup oleh malaikat yang lain. Roh Nabi Isa ditiup oleh Jibril alaihissalam. Ini kelebihan Isa alaihissalam. Roh tu dibawa oleh Jibril, ditiupkan sendiri. Dia yang tiupkan. Ya. Bukannya malaikat lain. Kalau kita kata janin-janin yang lain, dia akan ada malaikat diwakilkan untuk buat kerja-kerja tersebut. Ini kelebihan Isa ibn Maryam rahimahullah. Ya. Dia kata laisal kalimatu sarat Isa. Bukannya kalimah itu yang menjadi Isa. Dia kata walakinil kalimatu sarat Isa. Okay. Pasal doktrin Kristian, dia ada there's a word, the word is God, the word is God. Dia cari calculation. Word tu sendiri. Macam saya jumpa ada orang, dia kata dengan saya, dia kata, Ustaz percaya Isa ni makhluk. Saya kata, Ustaz percaya semua. Saya kata, kenapa pula? Dia bagi pandangan dia, pemain bedik dia. Dia anggap bahawa yang patutnya dia kata pasal tadi dia jadi bahasa bertukar. Dia jadi ialah bila kita sebut je the word is God, the word become words kan. Jadi word tu jadi Isa. Benda ni kena jaga sikit. Sebenarnya kita bimbang, salah faham akan timbul. Lalu benda yang patut elok untuk bimbang tu kita elok, kita jadi tak kena. Sebab balik pada asal kita dah silap faham. Bukan kalimah jadi Isa. Tapi dengan kalimah itu bisa terjadi. Dia kata hadza ahsanu mimma idda'ahu Ibnu Jarir fi qaulihi alam tara ila al-malak. Dia kata, dan ini apa yang ditafsirkan sini oleh Syarif bin Yahya, dia kata lebih elok berbanding apa yang didakwa oleh Ibnu Jarir at-Tabari fi qaulihi pada firman Allah Taala alqaha ila Maryam, dilempar kepada Maryam. Dia kata kat sini ada kat sini lagi dia kata a'lamaha biha. Dia ajarkan dia terhadap Maryam tentang kalimah daripada sisinya. Wa ja'al dzalika qawlihi ta'ala, dan dikatakan jadikan itu sebagai kalimah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Maryam. Ditiupkan kepada telinganya. Dan jadilah dia kata jadi Isa ni alaihissalam. Bukan Isa alaihissalam lepas tu. Rawah Bukhari an Ubadah bin As-Samit. Jadi Bukhari pada Ubadah bin As-Samit, dia kata Nabi SAW qala, bagi Nabi sabda, man syahida an la ilaha illallah, siapa menyaksikan tentang Allah. Okey. Okey, jadi pasal dia kata kat sini, pasal pendapat pertama ni saya katalah dengan kalimah tu Isa terjadi, bukannya kalimah jadi Isa. Itu dah doktrin percayaan English, percayaan Kristian percaya macam tu. Jadi dan dikatakan kat sini memang apa yang didakwa tu diceritakan lebih bagus, lebih elok daripada apa yang dikatakan oleh sebahagian orang yang sebenarnya tak jaga kehidupan ni. Tapi Ibnu Tabari pilih pendapat yang berikut inilah. Maksud dia kata Allah Taala alqaha Maryam, Allah Taala kepada Maryam, dia kata a'lamaha biha, dia kata diajar kepada Isa kan, tajuk tersebut kama za'ma. Okey. Dia kata tu maksudnya dia ajarkan kalimah.
daripadanya kalimah daripada Quran, dan dijadikan itu seperti kejayaan yang besar. Dalam surah Qasas ayat ke-60 86. Bila tadi kan dalam surah Qasas 86 dia kata wa ma kunna tarju ayyulqiya ilaika alkitabu. Okay. So, jadi dia kata dia ajarkan, maksudnya yang kemudian dia kata ajarkan kepada Mak Isa tentang akan datang Nabi nanti dia kelahiran dia daripada perut dia. Jadi kata dia terjadi Isa alaihissalam bahkan yang sahih ini sebenarnya dia sahih sebenarnya dalam surah Qasas dia kata bal sahih annaha al-kalimatul lati ja'a biha Jibril ila Maryam. Maka yang sahihnya bahawa dia adalah kalimah yang dibawa ia oleh Jibril kepada Maryam. Fa nafakha fiha bi idznillah, maka Allah pun mudahkan ia tiup, maksudnya dia tiup roh tu, dia tiup roh tu, dia kata dia yang tadi dia kata dia tiup terus sekali. Dia tiup padanya dengan izin Allah Taala, fakana Isa, maka terjadilah Isa alaihissalam. Tiup maka jadilah Isa. Dia kata dalam riwayat Bukhari Ubadah bin As-Samit, dia kata man syahida, Nabi sabda man syahida, maksud menyaksikan, bersaksi bahawa Tuhan Allah ilaha illallah wa annahu la syarikalah, bahawa Tuhan tak ada ilah kecuali Allah Taala, hanya dia dan sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad adalah utusan Allah dan juga hamba Allah. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul, dan Isa itu adalah hamba Allah juga utusannya. Hamba Allah juga utusannya. Dan juga wa kalimatu al-qahir Maryam wa ruhun minhu. Dia adalah kalimah yang dilempar pada Maryam, dan juga dia adalah roh daripada Allah Taala. Wal jannata haqqun, syurga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar. Adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min amali. Allah Taala akan masuk ke dalam syurga di atas apa saja yang dia ada daripada sebarang amal. Ya. Mana banyak sikit mana pun amal dia buat, tapi banyak tu lah apa dia akan dapat syurga terus. Okey. Tapi ini untuk macam sebutkan tadi, ini sebenarnya tentang tajuk atas ni, bahawa yang dia yang sahihnya yang sebenar bukan macam yang cerita ni, tapi yang sebenar adalah bukan Isa words jadi Isa, tapi dengan words itu Isa terbentuk. Okey. So yang tu doa itu doa. Allah akan masukkan dia dalam syurga di atas apa yang dia akan ambil daripada keadaan dia, daripada pekerjaan. Okay, baik. Faqauluhu, maka perkataan lepas tu fil ayati, dalam ayat dan hadis, wa ruhun minhu, dan roh daripadanya. Okay, roh ni dalam Quran kali dia ada 5 kot. Saya lupa. Dia ada pengertian roh Okey, roh dalam 9 tempat di Quran. Kena pecah-pecahan. Okey, contoh macam surah Yusuf ayat 87. Ada kalimah roh. Tapi kat situ dia kata macam bantuan dari Allah Taala. Bantuan. Roh tu ada bantuan Allah. roh. Dalam surah Al-Hijr Allah sebutlah roh yang dalam mana kita lah. Basically dalam 3 tempat tu masih lagi. Kemudian turun dia kata lalu dia kata Ruhul Qudus. Bila Ruhul Qudus itu Jibril. Ruhul Qudus itu Jibril. Okey, maksud dia pertolongan Allah. Kemudian roh nyawa manusia tu, kemudian roh tu adalah panggil apa, hidayah Allah Taala. Kemudian surah Maryam 17. Roh tu roh tu adalah malaikat. Malaikat.
Okay. So kebaikan lafaz tu dia kata datang bantuan pertolongan, tapi yang betul-betul kita semua ingat adalah roh ni dalam Quran Karim dia ada banyak maksud. So kita nak faham sini yang ini bincangkan roh ni adalah roh dalam badan manusia. Okey. Waqad qala Mujahid fi qawlihi, dan telah berkata Mujahid bin Jabr kepada firman Allah Taala, wa ruhum minhu, dan roh daripadanya, ai wa rasulun minhu. Dan juga roh tu maksudnya rasul daripada Allah Taala. Waqala guna berkata orang lain, dia kata wa mahabbatun minhu, dan kecintaan dan binatang daripada benda tersebut. Wal azhar al awal, yang paling nyata pertamalah. Roh tu adalah dibawa bersama-sama ke mana nak tiupkan kepada Isa alaihissalam. Kalau kita insan berfikiran, tapi kalau kita ada dia roh lah, roh yang kita ada. Jadi dua maksudnya satu badan Isa itu datang dengan kun, satu lagi roh yang Jibril tiupkan kepada badan Isa itu sendiri. So kita semua ada dua gitu. So kita jadi dalam perut ibu kita kan, badan kita jadi dulu, kemudian baru ditiupkan roh. Datang malaikat tiup roh. Dia secara stage begitu. Jadi kalau macam juga Isa bin Maryam, dia punya keadaan pun macam tu. Keadaan dia adalah dia punya badan dengan pun kalimah pun jadi, kemudian untuk dia bernyawa, maka datang pula mungkin minggu tak disepakati. Sampai semua kata kurang 2 bulan lah. Pasal dia saraf dah terbentuk sebagainya, kita dah ada start mimpi. Berarti memang kadang-kadang janin tu dah mula bermimpi. Sebab ada roh, bila ada roh, bila ada mimpi, ada roh ada mimpi lah. Ada roh ada mimpi, tak ada roh tak ada mimpi. Okey. Tapi bila sebut bahawa roh daripada Allah Taala ni, ada yang kata roh minhu ai rasul minhu. Tapi dia kata ditambah pada situ roh ni dia kata ada kata mahabbah minhu. Maksud dia ruh minhu, mahabbat minhu. Mahabbat minhu. Wal azhar al awal. Okey. Nyatanya adalah yang pertama. Sebab apa? Kita kata yang pertama yang kuat. Kerana annahu makhluqun min ruhin makhluqatin. Oh, dia ni adalah makhluk daripada roh yang dicipta. Dia adalah makhluk daripada roh yang diciptakan. Udifatir ruh ila Allah ala wajhi tashrif, dan penyandaran dikaitkan roh itu kepada Allah Taala dia bentuk pemuliaan. Kama udifatil naqatu wal baitu ila Allah, macam dinisbahkan, disamakan akan unta yang kisah Nabi Saleh dan Baitullah yang kisah Nabi Ibrahim sebagai tuan. Pasal dia sandaran tu kan, maksud sebahagian macam saya kata saya anjing. Anjing adli. Anjing tu bukan saya bukan anjing tu. Sebab ada orang Kristian sekali dia ada kepeningan bab ni. Masalah nak faham. Teks tu dia cari rujukan lain untuk cuba fahamkan. Berakhir dengan akhirnya dia kata 3 dalam 1, 1 dan 3. Itu masalah. Bukan tak ada siapa boleh jawab. Kenapa 3? Okey. Jadi disandarkan kepada unta Allah, Baitullah. Maka sini kalau ada kata ada kira kalimah ruhullah. Ruhullah tu agak berat dengar orang jadi salah faham. Sebab sebenarnya dia bukannya masalah penamaan tu, dia masalah benda tu untuk ingatan saja. Ruh minhu tu dia kata Rasul daripada Allah Taala, cinta dari Allah Taala, tapi yang betulnya dia adalah macam kita kata ni, roh-roh. Cuba ditiupkan ke dalam jasad pada hadi. Nah, kalau yang tu malaikat akan tiup dalam 40 hari. 40 hari. Ini kurang kot. Okay. So bila sebut roh Allah, jangan bayangkan Allah ada badan dan roh dia buat keluar untuk diri. Itu tak ada. Itu bukan kefahaman kita. Kefahaman Al-Sunnah, kita bukan faham sedemikian. Kita apa yang orang kata ada, kita kata ada. Tak kita nafikan. Okey.
macam dikatakan surah Hud ayat 64, hadihi nafaqullah. Ini untuk Allah. Ini untuk Allah. Ataupun fi qaulihi ta'ala wa tahhir baiti lit ta'ifin wal akifin. Dan sucikanlah rumahku untuk orang yang tawaf. Ayat ke-26 Al-Hajj. Maka warada fi sahih Muslim dan dalam sahih Muslim fa'adkhala ala rabbi fi dari masuk kepada Tuhan hamba-Ku. Sandaran nama Baitullah macam Ruhullah. Itu bukan maksud dia dia buat kerja tu saja. Okey. Dia dalam hadis sahih yang berkata fa'adkhulu ala rabbi fi dari aku masuk pada Tuhanku pada rumahnya. Okey. Dan disebah pada Nabi tu adalah disebah untuk penyucian lah. Okey. Ini semua daripada jenis yang serupa je maksud. Jenis yang serupa. Maka oleh kerana tu dan Allah Ta'ala berikan dia sedemikian, fa'aminu billah, maka beriman kamu dengan Allah. Ai fasaddiqu bi anna Allah wahidun ahad. Percayalah bahawa Allah Ta'ala tu satu jadi dipercayai. Okey. Jadi maksudnya dia kata percaya, berimanlah dengan dia, berimanlah dengan Isa, beriman dengan Allah dan juga utusannya. Maka mereka itu maksudnya percayalah bahawa Allah Ta'ala itu hanya satu, tunggal, tiada anak dan tiada juga teman, dan wa'lamu wa taqun, tahu dan yakinlah bi anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Oh, Isa firman adalah hamba Allah dan juga utusannya. Oleh hadza qala ta'ala, kena firmankan kat sini wala taqulu salasah, ini kata tiga. Kata tiga, ayat taj'al Isa wa ummuhu ma Allah syarikaini. Yang kamu jadikan Isa dan mak dia bersama-sama Allah sebagai rakan kongsi. Yang cakap itu. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira, Maha tinggi Allah daripada itu dan amat besar. Tak boleh kita faham sedemikian. Jadi kata wa hadhihi ayatun wallati ta'ti fi surah Al-Maidah, dan ini ayat ni yang datang dalam surah Al-Maidah, haitsu yaqulullah ta'ala, macam Allah firmankan surah Al-Maidah 23, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathatin. Dan pada kat sini kita punya ayat wala taqulu salasah, jangan kamu kata tiga. Tapi ada ayat lain surah Al-Maidah Allah kata telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala tiga daripada tiga. Wa ma min ilahi illallah illa wahidun ahad. Kata dia ilah kecuali siapa yang wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Kata dia ilah kecuali ilah satu je. Kama fi akhir surah Al-Madkur, macam ni pada ayat terakhir surah ini disebutkan, iaitu dia kata wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam, wahai Isa bin Maryam, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa al-masih Maryam. Ini kafirlah orang yang mengatakan bahawa Al-Masih bin Maryam telah maka kufurlah orang yang mengatakan Allah tiga dari tiga dan yang tadi disebut ilah ini kecuali Allah Tuhan yang satu. Satu je. Allah nyatakan dalam surah Al-Maidah 116, wa idza qila wa idza qala Allah ya Isa, ingat tak kemana Allah berkata wahai Isa. Dia kata ya Isa, wahai Isa. Dia kata awaliham. Okey, dia kata adakah kalian engkau kata kepada manusia ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Taala. Okey. Wala dia kata subhana. Dia kata mereka masjid engkau. Itu ayat 116. Dan waqala fi awwaliha, dan kata pada ayat ni awal ni surah 72 72
laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Dan telah kafirlah siapa-siapa yang mengatakan bahawa Allah Taala dia adalah Masih bin Maryam. Fa nasara orang Nasrani alaihim la'natullahi, kata mereka laknat Allah, min jahlihim laisa lahum dhabitun, daripada kejahilan mereka tidak ada apa-apa garis panduan. La likufrihim haddun, tiada untuk kufur mereka sebarang batasan. Bal aqwaluhum wa dhalaluhum muntashirun, maka kata-kata mereka juga, penyesatan mereka itu adalah tersebar. Faminhum man ya'taqiduhu ilaha, ada mereka yang beriktikad Faminhum dia kata faminhum man daripada hu ilaha, ada mereka ini yang mendakwa Isa ni ilah bersama Allah Taala, tak bunyi. Wa minhum may ya'taqidu hu syarikan, ada yang beriktikad bahawa Isa Maryam ni adalah steady, kuat hukuman. Maksud dia apa, ada mereka ni yang iktikad pada dia datang fungsi. Ada juga yang kata minhum, ada di mereka ni yang beriktikad Isa ni adalah anak. So tiga lah. Ada yang iktikad bahawa dia Tuhan, ada yang kata dia teman yang boleh kalahkan teman tadi. Kemudian dia ada ketiga yang bukan apa, manusia itu. Dia tak ada, dia kata dia tak ada garis panduan. Dia iktikad dia sentiasa bertukar-tukar. Dia ada yang kata Isa ni diserap oleh Tuhan. Tuhan masuk dalam Isa. Tuhan masuk dalam Isa. Ada yang pendapat yang tu. Okey. Yang kata anak tu anak lah. Yang kata Isa tu Tuhan pun Tuhan ada juga lah. Tapi itu kata paling gagal bila diorang apa berdebat dengan Isa Nabi dan kita naik. Ini soalan ketimbul sebelum mereka kenal alam dah, alam ni datang. Sebelum Isa lahir, siapa tak bi alam ni? Isa tak wujud lagi. Isa tak wujud lagi. Okay. Okey, wahum dan mereka ni, mereka ini orang-orang Kristian Wahum dan mereka tawaifun kathiratun. Ya, inilah kumpulan yang banyak, ramai. Asyaratun minha an-nasara. 10 daripada ahli kitab ni okey. Dia kata dia apa dia kata, dan mereka adalah kumpulan yang banyak. Okay. Dan arak dia kata mukhtalifah, dan pendapat mereka boleh lain. Wa aqwalu ghairu talafah, dan kata-kata ni, pendapat mereka tak pernah bersatu. Okey. Walaqad dzakara ba'du ulama'ihim al-masyahir wa huwa Sa'id ibn Batrik al-Batraku al-Iskandariyah. Dia kata sebenarnya telah menyebut sebahagian ulama mereka. Betul dia kata maksud dia kata laqad ahsana ba'dul mutakallimin haitsu qala, telah baguslah sebahagian orang yang berkata-kata atau berfalsafah, di mana dia berkata law ijtama'a asyaratun minan nasara laftaraku an ahadin an 11 qaula. Dia kata kalau lah berkumpul 10 daripada orang Nasrani, 10 orang Nasrani, nescaya mereka pasti berpecah pada 11 rakaat. Bila 10 berkumpul jadi 11. Macam ni dia punya dahsyat. Dia kata percanggahan mereka tentang Isa ni apa? 10 orang berkumpul, bukan keluar 10 pendapat, keluar 11 pendapat. Bukan 10, keluar 10 pendapat. Daftaraku an ahada asyara qaula. Walaqad dzakara ba'du ulama'ihim al-masyahir. Dia menyebut sebahagian ulama mereka yang masyhur yang dahulu mereka, dan dia wahwa, dan ulama tersebut adalah Sa'id ibn Batrik. Sa'id ibn Batrik itu dia ni adalah Archbishop
bishop bagi Iskandariah Mesir. Fi hudud sana 400 min hijrati, pada batasan 400 tahun daripada hijrah Nabawi. Annahum ijtama'u al-majma' al-kabira. Mereka orang Kristian telah berkumpul perhimpunan yang besar. Wal alladhi aqadu fihi al-amanatul kabiratu allati lahu. Jadi buat padanya oleh pengurusan apa yang besar yang mereka ada. Wa inna ma hiya al-khiyanatul hakiratu saghiratu. Tapi dia sebenarnya adalah pengkhianatan kecil yang habuk, tidak dinilai lah, yang kecil sangat. Sisi mereka ada itu tapi dia kata dia kata wa inna ma hiya al-khiyanatul hakiratu. Dia bukannya amanah, dia buat perumpamaan perhimpunan tu untuk rosakkan agama. Okey, dia kata khianat. Okey, dia kata di sini wa dzalika, dan itu ayyam Konstantinin bi anna madinata al-masyhurata bana al-madinata al-masyhurata. Itu adalah pada hari-hari atau zaman Konstantin Maharaja Rom. Dia kata banal madinatu al-masyhuratu, telah membina bandar dia kata apa bandar yang terkenal lah. Wa annahum, namun dia kata mereka sebenarnya ketika dia Vienna tu, dan mereka semua Kristian, tapi annahum ikhtalafu alaihi ikhtilafan, mereka bercanggahan pada dia dengan percanggahan la yanbabitu wala yanhasiru, yang tak ada garis panduan dan tak terhitung. Fakanu azyadu min alfain uskufa, jadi mereka dahulu lebih daripada 2000 uskup. Bishop tu. Dia punya ketua agama situ jadi ketua agama lah. Fakanu ahzaban kathiratan. Mereka dahulu adalah kumpulan-kumpulan yang banyak. Kullu khamsi minhum ala maqalatin. Setiap 50 orang dengan mereka ni ada pelangan. Okay? Ada pendapat. Setiap orang ada pendapat. Wa yashruna an ala maqalatin. 20 pun ada pendapat. Wa mi'ah ala maqalatin, 100 ada pendapat. Sabun dan maqalatin dengan 70 ada pendapat. Wa azyadu min dalika wa anqas. Ada yang tambah, ada yang lebih, ada yang kurang. Semua sekali Falamma ra'a isabatu minhum qad arzadu ala 300 wa 8 dia datang fa akhadhaha al-maliku wa nasaraha wa ayyadaha. Lalu raja tu kan masa dia falamma ra'a isabatu minhum qad zadu ala 300 bisa niyata asyara nafaq. Mereka melihat bahawa kumpulan mereka ni telah bertambah lebih daripada 300 orang. 300 kumpulan dan juga 318 kumpulan. Waqat tawafaqu ala maqalatin, mereka telah bersepakat pada satu pendapat. Akhadha al-maliku wa nasaraha. Jadi raja tu telah ambil pendapat tu dan dia disokong. Wa kana fi filsufan dahiyatan. Dia ni adalah ahli falsafah yang bijak, dia kata. Wa ma haqqa ma adaha al-aqwal, dan dia padamkan atau batalkan apa selain daripada kata-kata pendapat. Hujah balik. Wa antadama dastu ulaika 300 wa 8 asyar. Dan aturlah akan kedudukan mereka itu yang 318 orang tu. 18 orang itu berjaya. Wa bayyana lahumul kana'is wa bunyat lahum al-kana'is. Jadi bina untuk mereka yang 380 tu, dibina untuk mereka gereja. Wada'u lahum kitaban wa qawanin, mereka letakkan untuk mereka diri mereka ni peraturan dan juga tulisan dan juga undang-undang. Wa hadathul amanata allati yatalaqawnaha al-wildan min saghir ya'taqiduha wa yu'ammirunaha wa yu'ammidunahum alaiha. Yang mereka buat satu macam badan amanah yang akan disampaikan oleh okey, maksud dia ni dah macam dia buat macam satu perhimpunan ataupun pemegang amanah yang mereka beritahu pada dia dan juga kanak-kanak sejak kecil lagi untuk mereka beriktikad dengan apa yang mereka sampaikan. Kemudian
mereka pergi yu'amidunahum alaiha. Mereka tekankan mereka orang di atas peraturan tersebut. Wa atba'i haula hum milkiyah. Dan dia kata Malakiyah, dia kata dan pengikut golongan ini adalah mereka adalah golongan Malakiyah. Maksudnya ya pemilik ada harta. Cuma indahum ijtama'u majma'an saniyan, yang mereka berhimpun perhimpunan kali kedua. Fahadatha fihim Ya'qubiyah. Lalu muncul tentang mereka ini satu kumpulan Ya'qubiyah. Cuma kita majma'an salisan fahadatha fihim Nestoriyah. Buat kali ketiga pula keluar muncul Nestoriyah. Wa kullu hadhihi al-firaq, kata semua kumpulan ni tasbutu aqanim salasati fi masih sabit dengan yang tiga pendapat tentang masih anak Tuhan, Tuhan manusia. Okay. Tuhan meresap. Tuhan meresap masuk badan dia. Cuma kemudian dia kata wa yakhtalifuna fi kayfiyati dzalika. Cuma mereka bercanggahan tentang cara tersebut. Dia kata wa fi Yahud wa Nasud ala za'mihim al-tahada aw ma matahada bal imtazaja aw halafi. Okay, dan mereka bercanggahan mengenai cara tersebut. Cara macam mana Isa anak Tuhan, macam mana Isa Tuhan bersama Isa, macam mana Isa tu sendiri Tuhan anak Tuhan, Tuhan dengan Isa bergabung. Macam mana? Diorang ni tak tahu nak terangkan dia tu. Okey. Jadi maksud dia jadi apa nak pecahkan dia tak, diorang tak reti. Okey. So dia kata berdasarkan dia kata mereka bercanggahan pada cara cara penjelasan tu. Mereka bercanggahan tentang nak selesaikan macam nak kata Isa Tuhan ke anak Tuhan sebagainya. Okey, dan lahud dan juga nasud. Ala za'mihim ikut pendapat mereka lah. Halitahada atau mentahada, mereka telah bersatu ataupun tak bersatu. Wal imtazaja aw halafi, ataupun mereka bercampur aduk ataupun terpisah ataupun terungkai daripadanya. Ala salasi maqalat, di atas 3 pendapat. Okey. Dan dia kata wa kullu minhum yukaffiru al-firqatal ukhra. Dan setiap kumpulan mereka ni mengkafirkan kumpulan satu lagi. Wa nahnu nukaffiru salasa, dan kita pula orang Islam kita Islam ataupun diorang sendiri kot yang disebut tentang nama Bitrik itu Archbishop apa tadi nak jawatan dia. Diorang punya jawatan ketua agama lah sini. Okay, jadi diorang gunakan dah diorang dah pegang Isa Tuhan atau Isa anak Tuhan atau nama ringan tu yang tidak buat dia teringanlah sekali bila dia kata Isa meresap tu sebenarnya lebih ringan daripada dia kata Isa Tuhan, Isa anak Tuhan. Yang ketiga tu lebih ringan sebenarnya. Dia kata 3 pendapat sebutlah yang dikatakan bila kata dengan tu pecah pula kumpulan, dan tapi pusingan mereka semua kat situ. Waktu dulu macam kes bila tentera Islam masuk ke Afrika, diorang alu-alu kan sebab diorang kena tindas teruk. Dia kat sini dia kata kat sini macam teruknya dia punya jumlah pendapat dia. Pasal uskuf apa rasanya macam satu lagi biskut bishop macam biskut bishop. Satu lagi tadi yang atas ni kalimah tu tak Batra.
Patrok. Ketuki. Bishop apa lagi ya? Dia punya jawatan dan dorang. Dia jawatan bagi jawatan. Jadi bila makin ramai, makin banyak, bayangkan. Diorang mula asalnya tiga tadi lah. Isa ada Isa Tuhan, anak Tuhan, atau Tuhan Musa bin Isa. Jadi bila kita sebut mereka Mesir kan, bila tentera Islam datang, diorang alu-alukan untuk bebaskan mereka daripada Rom yang percaya Isa ni anak Tuhan. Yang diorang pula percaya Isa ni wakil Tuhan dia, bukannya masuk apa sekali. Jadi kumpulan ni banyak. Okey. So dia kata, Uskop ni bishop dia kata dia kata ni maksud bahawa mereka ni bercanggahan tentang Isa dengan percanggahan yang tak ada garis panduan dan tidak terhitung. Mereka ni lebih daripada 2,000 bishop dan mereka tu setiap kumpulan yang banyak. Semuanya setiap 50 orang mereka ada pendapat. Dan 20 orang ada pendapat. 100 orang ada pendapat. Dan 70 orang ada pendapat. Tak kira lebih atau kurang, tu yang kita sebut tadi kan. Jadi yang kita kata benda tu keadaan mereka. Dia bila Isa AS datang terangkan. Sebenarnya sebab tu tak ada kekeliruan lagi lah. Susah sebenarnya diorang ni macam apa daripada segi tu diorang tak tahu. Cuma okey, yang ni tadi cerita ni kan. Okey. Ini kata-kata daripada mereka sendiri lah. So, diorang sendiri yang mengakui banyaknya. Sebab tu macam Ahmad Didat kan, rahimahullah, bila dia buat kajian, dia bukan kata Kristian macam ni dia cakap sendiri, tak, dia bawa researcher daripada orang Kristian sendiri menerangkan. Okey. So dia kata ni, okey. So mereka bercanggahan, dia kata dia kata campur apa, dia kata adakah bersatu, tak bersatu, bahkan bercantum ataupun terungkai. Dia ada 3 pendapat lah. Semua pihak mengkafirkan satu lagi. Dan kita pula umat Islam kafirkan semua sekali juga. Walihada qala ta'ala, yang Allah firmankan, intahu khairan lakum. Dia kamu berhenti, baik untuk kamu. Ayyakun khairan lakum, ia jadi baik untuk kamu. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Hanyalah Allah Ta'ala itu ilah yang satu, maha suci dia daripada bahawa dia ada sebarang anak. Ta'ala taqaddasa an dzalika 'uluwan kabira, maha tinggi Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala daripada itu semua, dengan apa, ketinggian yang sehabis-habisnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan madai Allah Ta'ala sebagai wakil. Maksud dia ke semua jami'un mulkihi wa khalqihi, al-jami' mulkuhu wa khalquhu. Maksud semua sekali yang ada ni adalah kerajaan dia juga ciptaan dia. Wa jami'u ma fiha, semua yang ada pada tanah tadi, fihi ma abidahu. Semua ada di langit dan di bumi ini adalah hamba-hamba Allah. Fihi ma, pada semua sekali langit dan bumi adalah hamba Allah Ta'ala. Wa hum tahta tadbiri, dan mereka di bawah pentadbirannya. Wa tasbih dan tindakan dia. Tafsir atau apa, takbiran dia juga tindakan dia. Wa huwa wakilun ala kulli syai'in, dan dia adalah wakil pada setiap benda. Kaifa yakun lahu minhum sahibatun wa waladun. Maka bagaimanakah bila ada untuk dia daripada mereka ini seorang teman dan juga anak. Kama qala fi ayat al-ukhra, macam ayat lain, surah Al-An'am 101. Badi'us samawati wal ard, Allah Ta'ala ini menciptakan tanpa contoh langit dan bumi. Ana yakun lahu walad, macam boleh ada untuknya anak. Walam takun lahu sahibah, sedangkan dia tak pernah ada sahibah, teman wanita. Khalaqa kulla syai'in, dia cipta semua benda. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia atas sesuatu amat mengetahui. Al-An'am 101. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Maryam ayat ke-88 sampai 95. Allah Ta'ala katakan, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, mereka kata telah mengambil Tuhan penyayang satu anak. Laqad ji'tum syai'an idda, yang telah datangkan dengan satu benda yang amat teruk.
Tidak. Takadu samawati tafattarna, hampir seluruh langit dan juga hampir seluruh langit terpecah. Wa tanshaq minhu, daripada kerananya, wa syanshaqul ardu, juga teracung daripada jadi kata kamu tu lagi hampir langit ni terpecah dari keadaan ini dan juga terbelah bumi. Wa takhirul jibal hadda, dan roboh gunung hancur. Kenapa, sebab apa? Sebab anda aul rahmani walada, mereka dakwa untuk Tuhan penyayang ada anak. Langit bumi semua tak terima. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tak harus untuk Tuhan yang penyayang mengambil sebarang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani abda. Nanti ada sesiapa yang datang sesiapa saja berada siapa yang berada di seluruh langit juga di bumi, melainkan akan datang pada Tuhan yang penyayang sebagai hamba. Dapat ahsahum wa addahum adda, dan telah hitung mereka dan juga bilang mereka dengan bilangan. Wa kulluhum atihi yaumil qiyamati farda, semua mereka akan datang pada dia pada kiamat nanti dan keadaan bersendirian. Nah, ini semua ni berkait dengan Isa. 3 ayat 3 ayat. 171 nanti sampai nanti 173 memang mesti tajuk ni. Cuma pada yang awal yang kita baca ni, Allah Taala terangkan berkenaan dengan apa dia punya konsep yang mereka pegang berkenaan dengan Isa ni. Isa ni punya kedudukan. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada Tak ada Ustaz. YouTube tak ada. Tak ada. Dan kelas tak ada? Pun tak ada. Okey, tak ada. Tak ada tak apa. Ala kuliah jadi ayat ni merujuk pada perkara tadi lah, tapi yang kita faham sekarang sampai sekarang macam Katolik, Koptik, Anglican, itu ada pecahan terbaru zaman sekarang. Pecahan terbaru zaman sekarang. Yang lama tadi akan yang simple-simple lah. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.